Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak kerana anda telah tekan butang subscribe yang ada di bawah. Kalau belum tekan lagi, tekan butang itu sekarang. InsyaAllah jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Dan hari ini saya nak umumkan juga terima kasih kepada yang telah memberikan sokongan untuk channel ini terus berkembang. Dan jika anda mahu untuk support video ini ataupun channel ini untuk terus memberikan input-input terbaik pada setiap hari, hampir setiap hari insya-Allah, saya usahakan insya-Allah anda boleh tekan butang description dan anda boleh memberikan sokongan itu. Anda tengok video yang sedang dirakam sekarang, apa dia lighting yang ada di kiri, di kanan saya juga adalah hasil daripada support daripada anda. Terima kasih banyak. So, hari ini kita nak buat satu video reaction daripada Al-Fadhil Dr. Rozami. Jom kita nak dengar apa yang dia katakan. Jom kita dengar. Bukan video ni. Aurat di sisi mazhab Syafi'i ialah antara pusat dan lutut. Pusat bukan aurat, lutut bukan aurat, tapi disyaratkan untuk tutup sedikit daripada lutut dan tutup sedikit daripada pusat untuk memastikan benar-benar tutup. Dan benda inilah yang jadi polemik besar lah. Sampai orang hentam saya macam-macam. Sebenarnya kalau orang tengok video saya tu, saya pun tak suruh orang salat pakai seluar pendek. Perbincangan hukum adalah satu perbincangan yang sepatutnya jangan bawa emosi masuk. Lepas tu saya ada silap sikit nukil mazhab Syafi'i. Saya kata, betul saya ada silap sikit nukil mazhab Syafi'i, maka saya tarik balik lah. Mazhab Hanafi. Hanafi kata lutut aurat, pusat tak aurat. Dalam video tu saya kata, Hanafi kata lutut bukan aurat. Tu silap sikit, saya tarik balik. Dia pun duk ingat saya tarik balik pandangan semua sekali. Orang Melayu kan macam tajuk je. Dia dalam isu aurat ni, aurat lelaki ni, peha lelaki tu aurat ke tidak, memang khilaf di kalangan para ulama. Majoriti ulama mengatakan aurat peha ni berdasarkan beberapa hadis, hadis Ali bin Abi Talib, hadis Jarhad, tetapi kesemua riwayat-riwayat hadis tu ada perbincangan. Semua hadis-hadis tu ada perbincangan di kalangan ulama. Yang paling kuat sekali yang mengatakan peha ni aurat, hadis Jarhad tu lah. Tetapi hadis Jarhad ni telah didhaifkan oleh Al-Imamul Bukhari. Hadis Jarhad ni juga telah dihukum dhaif oleh Ibn Abdul Bar. Hadis ni juga telah didhaifkan oleh Ibn Abdul Hadi, Abdul Haq Al-Ashbili. Mereka menghukum dhaif hadis ni. Yang mana Nabi tegur sahabat tu. Nabi kata, "Ghatti fakhidak fa innal fakhidh aurah." Tutup peha kau kerana peha tu aurat. Hadis ni menjadi dalil yang paling kuat bagi majoriti ulama. Tapi kita tak nafikan tutup tu lebih bagus. Bahkan kalau buka tu menyebabkan kita ditohmah, memang kena tutup. Kalau tak mencemar maruah. Saya sebut banyak kali benda ni. Tapi ada orang kata macam ni, ustaz pula tu. Bolehlah pergi salat pakai sependa aja. Saya ingat orang yang pegang mazhab Syafi'i pun tak pernah pergi salat pakai seluar pendek seteng tu kan. Pakai seluar setengah tu. Tak pakai baju. Pasal apa? Saya menghayati mazhab Syafi'i. Saya ingat tak pernah kot. Perbincangan hukum bebaslah daripada emosi. Kita bincang bab hukum. Ibu dengan anak, dia punya aurat hadnya mana? Antara pusat dan lutut. Ibu tu depan anak dia, aurat ibu tu pusat dan lutut. Pernah kita tengok mak kita cedok nasi relax je, kita pun tengok, mak baju mana? Lah bukan aurat pun dia katakan. Apa saya nak bising-bising Wahabi cik. Mak dia pula kata kat dia. Jadi itu perbahasan ilmu. Dikatakan mazhab Syafi'i memang kata peha lelaki aurat. Ada pun mazhab minoriti. Antaranya adalah mazhab Ibn Ulayyah, Ibn Abi Dhi'ib, kemudian mazhab Imam Al-Bukhari mengatakan tidak aurat. Berdasarkan hadis Anas tu, dalil mereka ialah hadis Anas tu. Anas kata, pada waktu perang tu aku melihat peha Nabi terbuka. Ada riwayat kata terbuka, ada riwayat kata saja buka. Ada yang kata dibuka.
Maka riwayat tu ada beza sikit lah kan. Ada beza sikit. Tapi ada satu lagi riwayat Nabi duduk dengan sahabat-sahabat dia. Nabi duduk dengan Abu Bakar. Nabi tak tutup peha dia. Ada riwayat kata peha atau betih. Tapi ada riwayat yang mengatakan peha saja. Nabi biarkan terbuka sehinggalah Uthman masuk baru Nabi tutup. Baru Nabi tutup. Tapi kalaulah kata, alah ini ada syak tak boleh pakai, hadis tak kuat. Kita kata yang hadis Anas tadi memang sahih. Kalau terbuka sekalipun, Anas cerita balik kat kita, aku nampak putihnya peha Nabi. Kalau aurat, dah pastinya, mana boleh cerita aurat orang yang kita nampak pada orang lain. Itu hujah. Maka isu ni isu khilaf yang muktabar, khilaf yang diraikan, khilaf yang sepatutnya kita berlapang dada. Cukup kita tak setuju tak apa. Tapi jangan kita hentam seolah-olah macam pandangan ni sesat. Dia masih lagi dalam daerah ahli sunnah. Okey, baik, kita dah dengar video ataupun penjelasan daripada Al-Fadhil Dr. Rozaimi Hafizahullah. Hari ini kita akan dedahkan semaksimal mungkin dalil-dalil yang dikeluarkan oleh pihak yang mengatakan peha bukan aurat. Kemudian kita berikan penilaian-penilaian dan kritikan kepada setiap dalil-dalil itu. Kalau ada yang perlu dikritik, kita kritik semua insya-Allah. Dalil bagi peha adalah aurat pun ada dalam perbincangan ini insya-Allah. Tunggu pada hujah yang kelima insya-Allah nanti kan. Jadi ini perbincangan akademik dan ia ada sedikit panjang berbanding video-video kita sebelum ini. Jadi saya letakkan di bahagian description timeline. Supaya kalau anda malas nak dengar perbincangan berkaitan sanad, anda boleh terus pergi skip saja. Kan, terus pergi masuk kesimpulan. Satu lagi, kalau setakat nak tengok video ni, nak tengok tajuk, lepas tu nak mengata dekat orang ni, orang tu hampir jauh lah. Ini bukan tempat untuk mengata orang itu dan ini. Dan juga janganlah tolong kutuk orang dekat bahagian bawah ni. Kan? Termasuk dalam semua video reaction yang kita buat. Perbincangan ini adalah perbincangan para ulama silam sehingga pada hari ini. Dan tak boleh kita kata, oh ulama silam dah settlekan benda ni. Dia tak ada isu settle tak settle. Orang dulu masih pakai pendapat tu, mengkaji bahagian pendapat tu. Dan orang ini juga mengkaji pendapat mana yang mereka mahu untuk gunakan supaya lebih dekat dengan takwa. So, clear kot yang tu. Jadi sebelum tu, saya juga nak sebutkan bahawa tujuan saya buat video ni bukan nak bagi tahu dekat orang bahawa saya ni anti juga kepada Dr. Rozaimi atau saja nak bagi syarat supaya orang kata dia ni tak taksub Dr. Rozaimi. Bukan sebab itu. Saya buat video ini disebabkan ada sahabat-sahabat saya yang di Facebook, di YouTube juga minta permintaan mereka untuk saya buat react. Jadi mereka agak keliru tentang isu ni. Jadi saya buat video ni. Dan memang channel saya ni channel untuk react. Jadi insya-Allah saya sentiasa berusaha untuk memenuhi permintaan subscriber saya yang budiman seperti anda. Satu lagi perkara, banyak satu kan. Saya ada baca dalam satu penulisan Ustaz Masri Hafizahullah. Beliau ada menulis satu penjelasan panjang berkaitan isu ini apabila ramai asatizah 2-3 tahun lepas condemn Dr. Rozaimi. Kemudian disebut pada part yang last sekali dalam penulisan yang panjang tu, dia kata isu ni dia pernah bagi tahu kepada Dr. Rozaimi, dia panjangkan kritikan itu kepada Dr. Rozaimi dan Dr. Rozaimi kata dia tak mahu bagi panjang lagi cerita ni. Jadi untuk berlaku adil, kita kata kita tak perlulah tunggu jawapan daripada Dr. Rozaimi untuk video ini. Tapi kita buat supaya ilmu kita bertambah insya-Allah. Tapi kalau doktor nak jawab ataupun doktor nak kritik ataupun doktor nak setuju, silakan. Jadi kita nak bincang. Siapakah kumpulan yang kata peha tak aurat dan siapa pula yang kata peha itu aurat? Adakah geng-geng Rozaimi saja atau ada ulama silam yang telah berpandangan seperti ini? Yang kata peha itu adalah aurat adalah jumhur ulama. Tadi Dr. Rozaimi ada sebut tentang jumhur ulama kata peha adalah aurat. Maksud jumhur adalah majoriti ulama. Yang hampa duk ikutlah ni tu, itu ikut jumhur lah tu. Yang tak ikut jumhur tu, mereka ikut minoriti ulama. Bukan minoriti juhala macam kita lah kan. Kata Al-Aini rahimahullah, dia kata adapun para ulama yang berpendapat bahawa peha bukan aurat ialah, dia listkan nama satu-satu.
Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Zi'bi, seorang tabi'in. Ismail bin Ulayyah, seorang ulama hadis besar. Muhammad bin Jarir At-Tabari, pengarang tafsir kitab Tabari itu. Daud Az-Zahiri, Imam Ahmad dalam satu riwayatnya. Diriwayatkan juga dari hal ini daripada Abu Sa'id Al-Istakhri. Dia ni siapa? Dia ni merupakan ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Al-Imam Ar-Rafi'i kita tahu antara tokoh besar mazhab Syafi'i iaitu Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ni kata itu adalah pendapat daripada salah seorang daripada ulama mazhab Asy-Syafi'i. Jadi jelas bukan Rozaimi Ramli saja. Bahkan saya tengok Dr. Rozaimi juga tidak membentangkan kesemua hujah, dia membawa beberapa hujah. Jadi saya di sini mahu untuk membentangkan hujah mereka satu persatu. Kalau ada yang perlu kritik, kita kritik. Antara perbincangan yang paling padat yang saya pernah jumpa, perbincangan yang paling padu, yang paling lengkap pada saya lah, yang saya pernah baca ialah perbincangan daripada Ibn Hazmi Al-Andalusi Az-Zahiri dalam kitab Al-Muhalla. Tu dia pula dah. Dia mai bawa pula Az-Zahiri. Jadi orang kata tak payahlah guna hujah-hujah ataupun perbincangan daripada Syahibuddin ni sebab dia pakai Zahiri. Macam ni sahabat. Di Al-Azhar dulu, saya diajar untuk membentangkan kesemua hujah ulama' sebelum membuat kesimpulan. Tak kira dia datang daripada blok mana. Bahkan dalam kuliah-kuliah kami tak ada pula guru-guru kami yang melarang untuk membentangkan hujah Az-Zahiri. Bahkan mereka sendiri pun bentangkan hujah Az-Zahiri. Tujuannya adalah untuk membuat penilaian. Bahkan yang saya tengok, hujah daripada Syiah Imamiyah pun ada di dalam perbincangan kitab-kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i, kitab-kitab fiqh di Al-Azhar. Kalau hujah tu selekeh, sekejap saja kita boleh cantas. So nak takut apa? Okey, jom kita tengok hujah-hujah mereka. Apa yang mereka kata? Yang pertama, hujah yang pertama, kita dah masuk hujah ni. Hujah yang pertama adalah hadis Anas riwayat daripada Al-Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah pergi ke Khaybar untuk berperang. Anas kata, kami solat subuh di Khaybar pada awal waktu subuh. Selepas itu Nabi SAW dan Abu Talhah menaiki kenderaan masing-masing. Aku pula membonceng Abu Talhah. Nabi SAW waktu itu pecut kenderaannya di satu lorong Khaybar. Perawi ini sebut, dia kata, lutut aku ketika itu betul-betul menyentuh paha Nabi SAW. Kemudian baginda menyelak. Summa hasaral izara. Dia menyelak kain dari pahanya. Sehingga aku nampak putihnya paha Nabi SAW. Hadis ini sahih, riwayat Al-Bukhari. Apa penjelasan kumpulan yang kata paha adalah aurat? Mereka kata hadis ini menunjukkan secara jelas bahawa Nabi menyelak kain sehingga nampak paha. Jika paha adalah aurat, nescaya Nabi SAW tidak akan melakukan perkara ini. Nabi tak akan selak punya. Ibn Hazmin Al-Andalusi di dalam kitab Muhalla bil Athar, dia sebut, dia kata, maka benarlah bahawa paha itu bukanlah aurat. Jika aurat, nescaya Allah akan melindungi Nabi SAW daripada terselak. Kerana Nabi itu, Rasulullah itu yang suci, maksum dari dilihat manusia ketika dalam proses kenabian dan proses risalah. Pastinya Anas bin Malik dan orang lain tak akan dapat melihat paha baginda Nabi SAW. Itu yang disebut dalam kitab Muhalla. Jadi bagi beliau, bagi Ibn Hazmin, paha bukan aurat berdasarkan daripada hadis ni. Apa yang kita nak jawab? Apa jumhur jawab? Apa majoriti jawab? Dia kata, di dalam kitab Al-Majmu', Imam An-Nawawi rahimahullah, waktu dia syarah hadis ni, dia kata, boleh jadi terselaknya kain baginda adalah dengan sendirinya. Maksudnya bukan Nabi yang selak, tapi dia berlaku dengan sendirinya. Bukan kerana Nabi sengaja yang menyelaknya. Maka ia terselak kerana kesan pemanduan. Buktinya, sabit dalam riwayat kitab Sahih Muslim, perkataan tersingkapnya itu disebut fanhasaral izaru. Jadi ada tambahan info dekat sini. Wazan ataupun kata kerja bagi infa'ala memberi makna ia menerima tindak balas daripada sesuatu. Contohnya, qata'tu tufaha fanqata'a. Bermaksud saya telah potong apple dan akhirnya ia terpotong. Jadi dapat difahami daripada perkataan inhasara ialah ia terselak. Kesan daripada menunggang kuda. Jadi ia bukanlah sengaja. Maka ketidaksengajaan di sini tidak boleh dijadikan hukum. Dan hadis ini tidak kukuh untuk membuktikan bahawa paha itu bukan aurat sekalipun hadisnya sahih.
Tapi ada jawapan balas daripada kumpulan yang kata peha itu bukan aurat. Dia apa kata? Seperti mana yang direkodkan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Ad-Dirayah. Dia jawab, dia kata, tidak ada bezanya dalam pandanganku antara dua riwayat tersebut dari sisi bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak membezakan. Tak bezakan in hasara ke ataupun hasara. Seandainya hal itu haram, maka sama saja keadaannya antara baginda selak ke ataupun terselak. Sama saja. Ini disebutkan dalam Az-Zirayah, jilid kedua, 227. Jadi, ada lagi jawab. Jawab kepada jawapan balas. Apa jawab kepada jawapan balas? Dia kata, para jumhur kata, pada pandangan Ibn Hajar, ia tak ada beza. Tapi pandangan Imam Nawawi yang mengatakan itu ada beza. Dua orang ni tokoh dalam satu tahap. Cuma yang kita fikir adalah perbezaan itu hanyalah daripada sudut bentuk saja. Bentuk saja. Manakala makna kedua-duanya sama, iaitu terselak. Dan perbuatan itu dilakukan secara tidak sengaja. Tidak boleh dijadikan hukum dalam hal ini. Hal seperti ini, apatah lagi ia berada jauh daripada kemampuan Nabi SAW untuk mengelaknya. Tengah bawa laju-laju kan, terselak kain. Nak buat macam mana dah laju sangat? Wallahu ta'ala. Okey, itu hujah yang pertama. Kita pergi kepada hujah yang kedua. Hujah kedua adalah hadis Aisyah dalam Sahih Muslim. Hadis ini juga sahih. Aisyah cerita, dia kata Rasulullah SAW pernah baring dekat rumah aku dalam keadaan terbuka peha atau betisnya. Kemudian Abu Bakar meminta izin untuk masuk, baginda pun mengizinkan untuk masuk. Dalam keadaan, dan bila masuk tu, Nabi SAW dalam keadaan seperti itu, iaitu masih terbuka di antara terbuka peha atau betisnya. Mereka pun berbual. Kemudian Umar minta izin untuk masuk. Baginda pun izinkan masuk. Baginda pun masih dalam keadaan seperti itu, iaitu terbuka peha ataupun betis. Kemudian Osman minta izin masuk, lantas Rasulullah SAW duduk dan membetulkan pakaiannya. Berkata perawi hadis ini, dia kata, aku tidak kata itu berlaku pada hari yang sama. Mungkin berlaku pada hari yang lain-lain kan. Waktu Osman masuk, mereka pun mula berbual. Ketika mana mereka keluar, Aisyah pun pergi jumpa Rasulullah dan dia kata, Abu Bakar masuk, tapi engkau tidak mahu dan tidak berhasrat untuk membetulkan pakaianmu. Kemudian Umar masuk, tapi engkau pun tidak mahu dan tidak berhasrat untuk membetulkan kainmu. Kemudian Osman masuk, lantas engkau pun duduk dan membetulkan bajumu. Baginda kata apa? Adakah aku tidak malu terhadap lelaki yang malaikat pun malu terhadap dia? Jadi apa penjelasan kumpulan yang kata peha bukan aurat? Penjelasan dia kata hadis ini menyatakan Rasulullah tidak menutup pehanya melainkan kerana malu kepada Osman. Jika tidak kerana malu kepada Osman, nescaya dibiarkan seperti mana yang berlaku antara baginda dengan Abu Bakar dan juga Umar. Jadi Abu Bakar ni siapa? Abu Bakar ni pok mentua Nabi. Umar pun pok mentua Nabi. Tapi Osman ni adalah menantu Nabi. Beliau berkahwin dengan Ruqayyah, kemudian dengan Ummu Kulthum, anak Nabi. Walaupun begitu, Nabi cukup malu dengan dia sebab malaikat memang malu pada dia. Okey, apa kita nak jawab ni? Al-Hafiz Ibn Qattan yang bermazhab Maliki di dalam Ihkamun Nazar, dia kata, hadis ini memang sahih, tapi ia bukanlah hujah untuk kumpulan tu. Kerana maksud selakan peha itu diragui antara betis ke ataupun peha. Dan hadis itu disebutkan oleh Muslim, yang sahih adalah riwayat Abu Musa yang mengatakan bahawa Nabi selak tu betis je. Betis saja. Jadi, apa jawapan balas mereka terhadap dakwaan ini? Dia kata, riwayat tersebut tidaklah bertentangan kerana jika seseorang terselak pehanya, maka betis pun mungkin akan terselak atau memang kedua-duanya terselak. Ini jika kita memilih jalan ijma' di dalam menyikapi jalan jamak untuk menyingkapi keraguan perawi dalam membawakan sesuatu tadi. Sebab bila hadis datang, ada khilaf lafaz dekat situ, kita boleh tak kalau kita kumpulkan kedua-duanya? Kalau boleh, maka adakah memberi maksud yang sesuai? Namun dalam sebahagian riwayat telah ditegaskan bahawa yang terselak itu memang peha saja. Contohnya, Ibn Hibban sebut hadis yang sama, sebiji macam hadis ni, tapi cuma dia tak sebut pun ataupun betis. Dia cuma sebut itu adalah peha. Hadis ini juga adalah hadis sahih riwayat Ibn Hibban. Dalam At-Tahawi dalam Mushkilul Asar juga menyebutkan perkara yang sama.
Tidak ada keraguan perawi dalam membawakan lafaz-lafaz hadis. Sehingga inilah yang menjadi hujah. Juga, Nabi SAW adalah orang yang paling pemalu sekali apabila untuk berbuat yang diharamkan. Seandainya paha memang aurat, nescaya beliau SAW tidak membiarkannya terbuka. Kecuali pada isterinya sahaja. Okey, itu hujah nombor 2. Hujah yang ketiga adalah hujah hadis daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah dia kata Rasulullah SAW bersama dengan orang-orang Quraisy memindahkan batu Kaabah, sementara ketika itu beliau memakai kain. Bapa saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib kata kepada dia, "Wahai anak saudaraku, seandainya kain kamu itu engkau letakkan pada bahumu, tentu batu akan lebih ringan." Maka baginda lepaskan kain yang dipakainya dan letakkan dekat bahu. Tiba-tiba baginda jatuh dan pingsan. Setelah peristiwa itu, tidak pernah lagi Nabi terlihat telanjang lagi. Hadis ini juga sahih riwayat Bukhari. Jadi apa penjelasan ulama yang kata hadis yang mengatakan paha adalah bukan aurat? Dia kata hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW telah menyingkap kainnya sehingga menampakkan bahagian-bahagian seminima paha. Okey, apa jawapan kita terhadap dakwaan ini? Ini bukan tempoh masa pensyariatan. Nabi belum dilantik sebagai Rasul lagi. Jadi belum ada apa-apa tanggungjawab. Maka hadis ini tak boleh menjadi hujah. Ya mungkin boleh jadi hujah kalau peristiwa ini berlaku waktu tu Nabi SAW telah dilantik sebagai Rasul. Tapi hakikat yang berlaku tak macam tu. Itu nombor 3 lah. Yang keempat apa pula? 4 adalah hadis daripada Abu Zar. Abu Aliyah Al-Bara' berkata, Ibnu Ziyad pernah mengakhiri salat, kemudian Abdullah bin Samit datang kepadaku. Lalu aku berikan dia kursi, lantas dia duduk di situ, aku pun menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Ibn Ziyad. Abdullah lalu menggigit bibirnya dan menepuk pahaku. Dia berkata, aku pernah bertanya Abu Zar seperti mana engkau bertanya kepada aku. Kemudian dia menepuk pahaku seperti mana aku menepuk pahamu. Kemudian dia berkata, aku pernah bertanya Rasulullah seperti mana engkau bertanya kepadaku. Kemudian baginda menepuk pahaku seperti mana aku menepuk pahamu. Kemudian dia berkata, solatlah pada waktunya. Sekiranya engkau dapat bersolat dengan mereka, solatlah, jangan engkau katakan, aku telah bersolat, jadi aku tak mahu solat lagi. Hadis ni sahih, riwayat Muslim. Jadi apa pandangan, apa hujah, apa wajhu dilalah yang disebutkan oleh kumpulan yang kata, paha ini bukan aurat. Ibn Hazmi Al-Andalusi dia kata, sekiranya paha adalah aurat, Rasulullah tidak akan menyentuh paha Abu Zar dengan tangan beliau yang suci. Sekiranya di sisi Abu Zar pula, ia adalah aurat, nescaya dia tidak akan menepuk dengan tangannya. Demikian juga Abdullah bin As-Samit dan Abu Al-Aliyah. Mustahil bagi seorang Muslim untuk menepuk kemaluan manusia walaupun atas alas kain. Demikian juga pada pusaran dubur, sekalipun atas kain. Bahkan atas badan wanita ajnabiah, sekalipun berlapik dengan kain. Orang tak buat benda tu. Jadi saya tambah ada satu lagi hadis. Demikian juga hadis Ibn Abbas yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW mendahulukan kami, anak-anak Bani Abdul Muttalib, daripada unta-unta kami pada malam Muzdalifah. Baginda menepuk paha-paha kami dan mengatakan, hai anak-anakku, janganlah kalian melempar jamrah hingga terbit matahari. Hadis ini adalah riwayat Ahmad dan Syekh Syarnaud mengatakan bahawa ia adalah hadis yang sahih. Jadi kita ada 2 hadis. Yang mana 2 hadis ini mengatakan bahawa Rasulullah SAW menepuk paha orang. Paha sahabatnya. Dan sahabat tu pula tepuk paha orang yang kemudian dan orang yang kemudian. Jadi apa jawapan terhadap isu ini? Ibn Qattan menjawab di dalam Ihkamun Nadhar, halaman 153, dia kata tidak ada apa-apa yang mahu dilihat daripada hadis ni. Bahkan ia tidaklah memberi maksud aurat yang lain. Di sana terdapat hukum yang berat dan ringan sahaja. Sekalipun semua diwajibkan untuk tutup, bahkan wajib untuk merendahkan pandangan daripada melihatnya. Oleh itu, paha dalam hal ini lebih ringan berbanding kubur dan juga dubur. Harus dengan sekadar yang disebutkan dalam 2 hadis ini. Wajib pula menutupinya dan haram pula melihatnya. Maksud dia apa? Maksudnya Nabi dan para sahabat menepuk paha tu tak ada masalah pun. Sebab bukan semua yang menjadi aurat haram untuk disentuh. Buktinya hadis ni lah. Cuma ada bahagian aurat yang memang tak boleh disentuh langsung. Iaitu kubur dan dubur. Memang tak boleh sentuh langsung. Selain dia haram, ia juga menunjukkan hantu Imam Gatal nak sentuh. Macam tu. Boleh report polis. Mencabul. Hujah yang kelima ialah tiada hadis sahih tentang paha adalah aurat. Kata Ibn Hazmin Al-Andalusi, dia kata, sekiranya mereka menyebutkan lagi hadis-hadis yang lemah pada menyatakan aurat paha, kesemuanya itu telah gugur. Jadi,
Apa penjelasannya? Mari kita buat semakan bagi kebanyakan hujah yang digunakan oleh kumpulan muajidin ni, kumpulan yang sokong bahawa peha bukan aurat ni. Yang pertama adalah hadis jarhad. Ingat, hadis jarhad. Jarhad ni sahabat Nabi. Imam At-Tirmizi dengan sanadnya di dalam Sunan, kitab Sunannya, dia meriwayatkan bahawa telah diceritakan kepada kami oleh Ibn Abi Umar, katanya diceritakan kepada kami oleh Sufyan daripada Abi Nadar yang merupakan pembantu Umar bin Ubaidillah, daripada Zur'ah bin Muslim bin Jarhad bin Al-Aslami atau Al-Aslami, daripada datuknya Jarhad. Beliau berkata, Nabi SAW melintasi Jarhad, ketika itu terselak peha Jarhad. Nabi pun bersabda, sesungguhnya peha adalah aurat. Imam Bukhari mendaifkan hadis ini. Ini yang kumpulan yang kata peha itu adalah aurat. Dia kata Imam Bukhari mendaifkan hadis ini. Macam kita dengar apa yang hujah Dr. Zami sebut tadi kan. Imam Bukhari daifkan hadis ini dalam kitabnya Tarikh. Dan dia sebut isunya adalah muttarib pada sanad. Ibn Qattan pula mengatakan bahawa hadis Jarhad ini mempunyai dua kecacatan. Satu, kerana berlaku muttarib, ada isu pada perawi itu. Iaitu dalam riwayat ini kata Zur'ah bin Muslim. Ada pula yang riwayat lain kata Zur'ah bin Abdul Rahman. Orang lain pula kan. Ada yang kata Zur'ah bin Abdullah. Jadi ada banyak yang disebutkan. Jadi tak sama. Jadi Zur'ah dan bapanya tidak dikenali dalam hal ini. Jadi ada dua. Yang kedua adalah bapa dia dan juga dia sendiri Zur'ah itu tidak dikenali. Majhulul hal. Jadi dan kedua-dua ni juga tidak popular dalam bahagian periwayatan. Jadi hadis ini jadi dhaif dan tidak boleh menjadi hujah. Apa jawapan kita? Imam At-Tirmizi sendiri bila dia riwayatkan ni hadis ni, dia kata hadis ni hasan. Dan dia sebut apa yang aku lihat sanadnya bersambung. Jadi Imam Tirmizi anggap hadis Jarhad ni tak ada masalah. Walaupun hadis ini tidaklah bertaraf dalam taraf sahih, tapi hadis hasan termasuk hadis-hadis yang sabit yang boleh dijadikan hujah dalam hukum. Sekiranya kita berpada dengan kekeliruan pada Zur'ah bin Muslim, kita katakan bahawa para ulama hadis mengatakan dia adalah siqah, kita berpada dengan yang itu. Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i dan Ibn Hajar Al-Asqalani pun sebut kata dia siqah. Bahkan Al-Hakim rahimahullah mengatakan bahawa hadis ini sahih. Imam Zahabi pula bila dia kritik Al-Mustadrak, dia tak berikan apa-apa kritikan terhadap apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim. Oleh itu hadis ini antara hadis yang paling kukuh untuk dijadikan dalil dalam bab ni. Walaupun dia bukanlah tahap sahih yang paling tinggi, tapi cumanya dia adalah tahap yang kita kata paling tinggi untuk dijadikan hujah. Bahkan sampai Al-Albani rahimahullah menyatakan bahawa hadis ini adalah sahih. Jadi kalau kita tengok penjelasan ulama berkaitan tentang isu peha ni, yang kumpulan majoriti akan kata bahawa mereka menggunakan hadis Jarhad. Yang kedua adalah hadis Ma'mar. Hadisnya telah menceritakan kepada kami Hushaim, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Maisarah dari Al-Ala, dari Abi Kathir, Maula Muhammad bin Jahsh, dari Muhammad bin Jahsh, iparnya Nabi SAW, bahawa Nabi SAW pernah melewati Ma'mar yang sedang berada di halaman masjid, dekat depan masjid. Sambil duduk, ia memeluk lututnya sehingga sebahagian pahanya terlihat. Nampak paha dia. Lalu Nabi SAW pun bersabda, tutupilah paha kamu, wahai Ma'mar, kerana paha termasuk aurat. Jadi hadis ini diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, dan daripada analisa sanad, kumpulan yang mengatakan bahawa aurat paha bukan aurat, kata seluruh jalur periwayatannya adalah madarnya adalah daripada seorang lelaki yang bernama Al-Ala. Madarnya adalah Al-Ala. Yang mana para ulama hadis banyak pada penisbahan, beragam penilaian terhadap dia. At-Tirmizi menilainya sebagai rawi yang siqah. Ibn Adi juga mengatakan begitu, tetapi dia dalam hal itu menyatakan bahawa ada kecacatan jika ia datang berasal daripada yang lain. Sebab dia ni jadi siqah disebabkan ada satu riwayat, ada riwayat jika disampaikan riwayat daripada bapaknya, sebab dia ada catatan. Akan tapi khusus jalur periwayatan ini daripada bapaknya saja. Cuma masalahnya, hadis yang kita baca tadi itu, Al-Ala menerima periwayatan itu daripada Abi Kathir, bukan daripada bapa dia. Dari sini terdapat kejanggalan dalam periwayatan. Bahkan Syu'bah dan Imam Malik yang biasa meriwayatkan hadis daripada bapaknya,
sebagai bukti akan kesiqahan Jarhad dalam catatannya tidak juga meriwayatkan hadis ini. Dari sinilah kemudian terdapat beberapa kritik terhadap Al-Alla. Abu Hatim dalam Jarh wa Ta'dil memberikan kritikannya dan dia kata Abdul Rahman berkata, ayahku ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Al-Alla bin Abdul Rahman? Abu Hatim menjawab, telah meriwayatkan darinya rawi yang siqah, namun aku memandang mungkar pada sebahagian hadisnya. Ibn Hajar menilainya sebagai rawi yang saduk, namun terkadang suka keliru. Bahkan lebih dari itu, Ibn Ma'in tidak menjadikan hadisnya itu sebagai sahih. Di sini menunjukkan bahawa kelemahan Al-Alla terjadi saat ia meriwayatkannya tanpa melalui jalur bapa dia. Jadi apa jawapan kita bila kumpulan tersebut bahawa hadis ini adalah hadis yang daif? Kita berpada dengan apa yang ulama kata berkaitan tentang Ala, bahawa dia adalah siqah. Kalau kita berpada dengan yang tu, maka kita akan kata hadis ni sabit lah. Tapi kalau kita kata, okey, Ala ni daif, kita kena tengok adakah daif ni daif berat ke daif ringan. Tapi dalam syahid yang disebutkan, dia bukan daif berat, dia adalah daif ringan. Jadi ia boleh menjadi penguat kepada hadis Jarhad yang kita sebut tadi. Itu hujah yang kedua. Yang ketiga adalah hadis Ibn Abbas. Telah menceritakan kepada kami Wasil bin Abdul Ala Al-Kufi, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dari Israel, dari Abu Yahya, dari Mujahid, daripada Ibn Abbas. Dari Nabi SAW, Nabi bersabda, paha lelaki itu adalah aurat. Hadis ini diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan At-Tirmizi, dan hadis ini dinilai sebagai sangat daif sebab pangkal kedaifan dan kemungkaran hadis ini ada pada rawi yang bernama Abu Yahya. Ada rawi Abu Yahya dalam ni. Dan rawi yang disebutkan dengan nama, rawi ini disebut dengan nama macam-macam. Zamzam lah, Dinar lah, Abdul Rahman lah, dan banyak lagi nama yang lain yang tak terlepas kritikan ulama hadis terhadap dia. Yahya bin Ma'in dan An-Nasa'i menilai hadisnya daif, tidak kuat. Ahmad bin Hanbal bahkan menilai hadisnya sangat mungkar. Ibn Hibban berpendapat dia, yakni Abu Yahya, buruk sekali hafalannya dan banyak sekali kekeliruannya, sehingga dinilai sebagai rawi yang tidak ada ta'dil di dalam periwayatannya. Kita ada jarah wa ta'dil dan dia tak ada ta'dil langsung. Dari keterangan ini, maka hadis ini dinilai sebagai dhaif nakarah dan disebarkan kegharibannya pula, hadis ini tidak boleh menguatkan ataupun dikuatkan. Jawapan kita apa dia? Kita setujulah dengan tahap kedhaifan ni sebab dhaif ni memang orang kenal sangatlah, sangat dhaif. Memadai hadis Jarhad sebelum ini sebagai hujah. Cukup dengan hadis Jarhad sebelum ini. Yang keempat, hadis Ali pula dibawa. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'ad Ar-Ramli, telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Ibnu Juraish. Dia kata telah dikhabarkan kepadaku dari Habib bin Abi Thabit, dari Asim bin Damrah, dari Ali. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menyingkapkan ataupun menyelak pahamu dan janganlah kamu memandang paha orang yang hidup dan orang yang telah mati. Hadis ni diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, dalam Sunan Baihaqi, dalam Sunan Daraqutni dan dengan lafaz yang beza sikit-sikit lah. Hadis ni memang dinilai sangat daif. Kedaifannya disebabkan oleh dua orang perawi dalam ni, Juraish dan Habib. Bagi para peneliti hadis, rawi Juraish ni tak asing bagi mereka lah sebagai seorang yang daif. Juraish adalah seorang rawi yang memiliki maqam siqah, akan tetapi ia selalu melakukan tadlis terhadap satu hadis. Jadi sampai Ibn Hajar memberikan dia tadlis peringkat ketiga. Bahkan ada Raqutni kata, jauhilah tadlisnya Ibnu Juraish kerana ia adalah seburuk-buruknya pentadlis. Ia tidak bertadlis kecuali pada orang yang ia dengar dari rawi yang dijarah. Seperti Ibrahim bin Musa, Abi Yahya, Musa bin Ubaid dan selain daripadanya. Dan kita boleh rujuk kenyataan dalam Tahzibut Tahzib. Demikian halnya dengan rawi yang bernama Habib juga. Terjadi keterputusan sanad antara Habib dan rawi yang bernama Asim. Bahkan menurut Ibnul Mulaqin, keterputusannya itu terjadi pada dua tempat. Antara Habib dengan Asim dan antara Habib dengan Juraish. Sehingga dapat disebutkan bahawa hadis ini pun syadidul dha'f, sangat dhaif dan tidak boleh jadikan hujah. Kita kata, tak apalah, ini hadis ini nampak sangatlah ia tidak sahih dan kita pun setuju ia tidak boleh menjadi penguat. Jadi cukuplah dengan hadis Jarhad. Okey, kita dah bentangkan ke semua hujah-hujah ini, apa yang kita dapat?
Hadis setelah kita bentangkan pendapat orang yang mengatakan peha bukan aurat, serta menyatakan hujah pihak lawan yang kata peha itu aurat, saya cenderung kepada pendapat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebab nak kata, oh ya, saya ambil pendapat pertama. No. Saya ambil pendapat yang kedua. No. Oh, yang tu dia susah sikit. Jadilah kali saya cenderung kepada pendapat Imam Bukhari. Dia kata, wa hadisu Anas asnad wa hadisu Jarhad ahwa hatta yukhraja min ikhtilafihim. Hadis Anas yang menjadi dalil peha bukan aurat adalah lebih kuat, dan hadis Jarhad yang menunjukkan peha adalah aurat adalah lebih berhati-hati sehingga terkeluar daripada perselisihan para ulama. Daripada sudut sanad, hadis-hadis yang mengatakan bahawa peha bukan aurat lebih kuat, manakala hadis-hadis yang mengatakan ia bukan aurat tidak terlalu kuat. Yang paling kuat pun adalah hadis Jarhad lah. Itu pun masih terdedah kepada perbincangan para ulama lagi. Jika mereka setuju hadis ini okey, nescaya mereka akan kata boleh makan. Saya bersetuju bahawa ini khilaf muktabar. Setiap orang boleh memilih pandangan masing-masing berdasarkan hujah yang telah diberikan. Mana satu pun pendapat yang hang pilih, ia adalah pendapat para ulama dalam hal ini. Pun begitu, janganlah pergi sengaja membuka paha. Mentang-mentang dia ambil pendapat tak wajib, dia pun pergi masjid pakai seluar pendek. Tapi tutuplah. Sebab itu lebih bersikap khuruju minal khilaf. Keluar daripada perselisihan dengan mengambil jalan yang tidak dipersisi. Kalau awak tutup peha, tak ada siapa pun akan kata. Lagipun kita bukan rugi apa pun dengan menutup peha. Adakah anda dapat sesuatu pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share di bawah. Semoga lebih ramai orang dapat penjelasan tentang hal ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.